TV KPM. Kita ada apa dekat sini ni? Kenapa ada kotak hadiah kat sini? Siapa pula yang bagi hadiah ni? Kita tengok sikit hadiahnya apa. Untuk Irfan ke ni? Tengok sikit apa dalamnya. Ada radio lah. Siapa yang bagi, terima kasih banyak-banyak lah. Okey, sekarang ni kita nak cubalah dulu. Macam mana radio ni bunyi, dia kuat ke tidak. Kita buka dulu. Lama. Kuat bunyi ni. Padahal dia punya saiz kecil je, tapi macam mana bunyi dia boleh kuat macam ni. Okay, kita cuba lagi sekali. Sedap lah lagu ni. Bunyi apa kuat sangat ni, Irfan? Cikgu, tak perasan lah saya. sangat? Minta maaf lah sebab bunyi ni sedap sangat. Okey. Cikgu sebenarnya, Irfan nak cerita kat cikgu ni. Irfan baru dapat hadiah. tahniah. Irfan tak tahu siapa yang bagi. Cikgu kan yang bagi? Ya, cikgu yang yang bagi. bagi. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Tapi kan Irfan muskil sikit, cikgu. Sebab kan, kita punya radio ni, kalau ikutkan saiz dia besar tangan Irfan je. kecil Tapi kenapa dia punya bunyi dia dahsyat sangat, cikgu? Sebenarnya Irfan nak tahu, dalam radio tersebut kita ada transistor. Transistor itulah yang telah membantu menguatkan arus untuk membesarkan audio di dalam radio tersebut. Jadi Itu yang kita nak belajar hari ini. Okey, nampaknya hari ini kita akan belajar mengenai transistor. Kalau macam itu, cikgu, jom kita belajar sama-sama. Jom. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Okey, yang paling penting sekali jangan lupa untuk jaga SOP. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran fizik bersama dengan Cikgu Nor Hafizan Abdul Wahab dari SMK Aimirah Kulim, Kedah Darul Aman. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam, Irfan. Alhamdulillah sangat-sangat sihat. Sangat-sangat sihat. Itu yang kita nak dengar ni. Dan cikgu, hari ni kita nak berkenalan dengan cikgu dengan lebih lanjut. Mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat sejahtera. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Nor Hafizan binti Abdul Wahab. Cikgu adalah seorang guru cemerlang fizik daripada SMK Aimirah Kulim, Kedah. Kulim, Kedah. Cikgu orang Kedah ke? Cikgu mengajak dekat Kedah ni? Saya mengajak di Kedah. Mengajak di Kedah. Cikgu orang mana? Saya orang Kelantan. Oh, Kelantan. Okey, baik. Terima kasih cikgu kerana bersama kami hari ini dan tentunya kita akan belajar mengenai mata pelajaran fizik. Dan tadi cikgu ada cerita dekat Irfan, sebenarnya kita akan belajar mengenai transistor. Tetapi sebelum tu cikgu, apa kata kita patuh kepada SOP dulu, kita gunakan jemputan semingguan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan barulah kita rasa selamat untuk mulakan kelas kita. Okey, berbalik kepada penjelasan saya tadi, kita akan belajar mengenai transistor. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kami semua, apakah itu sebenarnya transistor? Silakan cikgu. Okey, baik Irfan. So, sebelum cikgu terangkan apa itu transistor, cikgu nak terangkan hari ini kita akan belajar tentang transistor ni. Okey, ini adalah subtopik bagi fizik tingkatan 5, bagi tajuk bab yang kelima dan subtopik yang 5.3. Okey, iaitu transistor. Okey, transistor ni sebenarnya ialah satu peranti elektronik yang begitu kecil saiznya tetapi berfungsinya sangat hebat. Sebab dia boleh menguatkan arus, menguatkan voltan dan banyak lagi lah. Jadi, Irfan boleh tengok tu. Dekat situ kita ada transistor. Mungkin Irfan nak cuba. Okey, transistor yang mana yang satu? kaki 3 cikgu. Ya. Okey, baik. Irfan akan ambil satu dan kita mungkin boleh lihat di kamera betapa kecil saiz transistor kita ni tetapi fungsinya sangat-sangat dahsyat cikgu. Ya, betul. Jadi Irfan tengok dekat situ, Irfan dah kenal dah. Transistor adalah kaki 3. Tapi adakah ada satu jenis je? Irfan tahu tak ada berapa jenis transistor sebenarnya kita ada? Okey, kalau transistor Irfan tahu ada 2 jenis cikgu. Yang pertama transistor NPN, yang kedua transistor PNP. Ya, betul. Okey, so transistor kita ada 2 jenis. So, boleh cikgu gerak ke sana untuk tunjukkan pada Irfan. Okey, baik. Okey, baik. So,
Okey, di sini cikgu dah sediakan. Kita ada dua jenis transistor. Okey, kalau Irfan tengok tadi transistor tu ada dua jenis, NPN dengan PNP. betul. Tetapi kalau Irfan tengok pada peranti sebenar begitu kecil, kita tak nampak beza. Tapi bila cikgu tunjukkan dalam paparan litar macam ini, kita akan nampak bezanya di mana transistor NPN dia bermula dengan N, satu kaki, kaki kedua P dan kaki ketiga N. Okey. Okey. Manakala transistor PNP, kaki pertama dan kaki ketiga tu adalah P, P, okey. dan kaki dua tu adalah N. Okey, terbalik cikgu Ya. Ah. Okey. Jadi di mana setiap kaki itu ada fungsi dia sendiri. Okey. So kaki yang pertama di atas itu adalah kaki terminal pengumpul. Okey. Manakala yang kedua adalah kaki terminal tapak dan yang ketiga adalah terminal pengeluar. Okey. Jadi setiap satu kaki itu dia ada fungsi dia sendiri. Okey. Okey. Jadi kat sini cikgu bagi tahu, okey, untuk terminal tapak B ni, okey, sebenarnya tapak ini akan mengawal aliran arus daripada tapak C ke tapak E. Okey. Dia yang mengawal. Dia mengawal. Dia okey. bos. Dia bos Okey, dekat ya, B tu betul. dekat tengah-tengah tu dia bos kat situ. Dia bos. Okey. Jadi bagaimana pula fungsi kaki C? Okey, kaki C ni ialah dia nak menerima pembawa cas daripada E. So dia akan terima. So dalam bahasa Inggeris C itu ialah collector. Collector. Baik. B tadi ialah base, tapak. Okey. Dan kita ada tapak E ni ialah emitter. So dia ialah pemancar. So dia yang akan membekalkan penerima cas kepada C. Tapi Irfan boleh nampak tak apa beza dua ni? Beza, okey. Selain daripada PNP, NPN tu. Baik, kalau Ifah boleh nampak perbezaan yang ada antara dua jenis transistor ni adalah arah aliran arus yang masuk ke dalam transistor berbeza, cikgu. Ya. Jadi cikgu akan tunjukkan macam mana sebenarnya arah aliran arus berbeza tu. Kita merujuk kepada anak panah ini. Okey. Di mana anak panah ini kalau NPN turun ke bawah, Betul. maksudnya kalau kita ada plat positif, negatif, positif ni akan masuk ke atas. Yang ni disambung ke bawah. So positif, arah arus akan masuk ke situ. Jadi agak-agak kalau kat sana macam mana? Negatif lah, cikgu. Ya, betul. So dia positif tu akan berada di bawah. So dia Negatif akan berada. sambung ke sini. Okey. Jadi yang negatif tu akan keluar balik. So Okey. itu sahaja beza je. Baik, itulah perbezaan antara dua transistor yang berbeza, ya, betul. iaitu NPN dan juga PNP. Baik, cikgu, ada lagi tak untuk segmen pertama ni? Apa lagi cikgu yang jelaskan kepada Okey, saya? seterusnya untuk segmen pertama ni juga kita nak tengok sebenarnya bila transistor tu dia ada di tengah tu, dia ada terminal P dengan N, Okey. maka kita boleh tengok sebenarnya dekat tengah tu dia ada voltan simpang. Voltan simpang, okey. Iaitu transistor itu sendiri dia mempunyai voltan yang perlu kalau voltan daripada luar nak masuk tu, dia kena lebih daripada voltan simpang itu sendiri. Barulah transistor itu akan onkan, menghidupkan arus tadi. Kalau tak cukup voltannya, maknanya tak akan menyala lah, cikgu? Dia tak akan menyala. Okey, jadi kena lebih daripada voltan simpang yang ada dalam transistor ya, tu, betul. cikgu. Jadi Okey. itulah yang kita nak tengok hari ini, iaitu dua fungsi transistor, iaitu yang pertama fungsi transistor sebagai suis automatik. Sus automatik. Okey. Dan yang kedua fungsi transistor untuk penguat arus. Okey. Baik, nampaknya itulah kita punya objektif hari ini, di mana kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi transistor yang cikgu cakap tadi. Okey, nampaknya cikgu ada lagi tak untuk segmen pertama ni, cikgu? Tak ada itu. Tak ada. Okey, yang baik. lain kita bawa Terima sekejap kasih lagi. untuk penjelasan di segmen yang pertama, dan sekarang ini cikgu, kita akan berhenti berehat dulu, boleh? Boleh. Okey, kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Nora. Hari ini kita sedang belajar mengenai mata pelajaran fizik mengenai transistor. Okey, tadi cikgu cakap yang kita akan lakukan beberapa aktiviti, cikgu kan, Ya, untuk betul. mengenali apakah itu fungsi transistor. Jom kita mulakan. Okey, baik Irfan. Jadi hari ini kita akan tengok standard pembelajaran kita yang pertama. Okey, seperti yang ada dekat slide cikgu, kita akan menghuraikan fungsi dan kegunaan transistor sebagai amplifier arus. Baik. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti,
adakah Irfan tahu apakah maksud amplifier arus? Amplifier arus. Amplify itu apa? Amplify untuk meningkatkan cikgu, menguatkan lagi? Ya, betul. Jadi dia akan jadi macam kalau kita kata arus yang dibekalkan itu kecil saja, tetapi dia akan menggandakan arus tersebut supaya hasil yang keluar tu seperti radio kita tadi, dia akan jadi lebih kuat. Lebih kuat. Lebih tinggi dia punya nilai arus dan voltan. Untuk menggandakan lagi arus ya, betul. yang Kita ada. nak arus, nak gandakan. Okey, jadi hari ini kita akan tengok kita punya radas. Okey, di depan Irfan sana ada radas. Oh, sini cikgu Okey, ya betul. Baik. Jadi samalah. Okey, dalam slide dengan sama. paparan slide. Jadi dekat sini, dekat slide ni pun cikgu dah tunjukkan. Cikgu ada dekat sini, Irfan di sana. Baik. Okey, kita berkenalan dulu dengan radas kita. Okey, untuk menjalankan aktiviti ini, okey, so aktiviti ini adalah aktiviti seperti di dalam buku teks muka surat 189. Okey, mungkin murid-murid di rumah boleh mencuba bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, jadi kita berkenalan dulu dengan radas tersebut. Okey, kalau Irfan boleh tengok pada radas tersebut, kita ada satu transistor. Satu transistor, betul? Okey. Ada. Transistor apa? Apakah nama transistor tersebut? Okey. Tadi kita dah belajar. Kalau yang ni NPN cikgu. Ya, betul. NPN adalah transistor tersebut. Okey, dan kita ada dua emitter. Dua Ada emitter 1 dan emitter 2. Betul. Okey, apakah perbezaan yang Irfan boleh tengok pada emitter tersebut? Okey, perbezaannya dari segi nilai ni cikgu. Nilai dia. Unit dia. Unit dia cikgu, betul. Okey, jadi emitter 1 itu kita akan menggunakan emitter yang nilainya begitu kecil, okey, iaitu dalam unit microampere. Microampere. Manakala emitter yang kedua itu dalam unit miliampere. Okey, mikro lagi kecil ke cikgu? Ya, mikro lagi kecil. Okey, baik. Mili yang kedua besarlah di sini. Ya, betul. Okay, so kalau dalam fizik, murid-murid di luar sana sebenarnya telah pun mempelajari mikro itu ialah darab 10 kuasa negatif 6. Darab 10 kuasa negatif 6. Okey, itu untuk mikro. Mikro. Manakala mili pula ialah darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Jadi nampak tak, arus yang kecil itu kita akan gandakan menjadi besar pada emitter yang kedua. Emitter yang kedua. Okey. So seterusnya kita ada perlukan bekalan kuasa lah untuk menghidupkan kit transistor kita ini. Jadi cikgu dah bekalkan beberapa bateri di sana. Okey, ada cikgu di sini. Mungkin Irfan boleh pasangkan bateri tersebut. Irfan pasangkan dulu cikgu Ya, okey, betul. dengan izin cikgu Irfan pasang di Hati-hati sini. positif dan negatifnya. Okey, baik. Pasang dulu. Okey. Ada 4 di sini ya bateri yang diperlukan. Ya, betul. Okey. Baik. Okey, satu lagi Irfan pasang. Okey. Dan satu lagi cikgu Irfan kena letak juga ke? Satu yang di sini? lagi? Ya, betul. Okey, baik. Maknanya ada 5 bateri yang diperlukan. Okey, masukkan. Untuk aktiviti ini ya kita memerlukan 5 bateri kerana pada emitter 1 kita akan sambungkan kepada satu bateri itu iaitu nilai dia 1.5 volt. 1.5 volt. Okey, baik. Manakala untuk emitter kedua kita akan sambungkan dengan 4 biji bateri bersamaan berapa volt? 4 biji bateri. Okey. Berapa volt? 3, Kalau 6. 1, ya betul. Okey, 6 volt. untuk litar kedua tu kita akan menggunakan 6 volt. Okey, jadi dekat situ kita dah kenal. Okey, seterusnya pada alat tersebut juga kita ada 5 perintang yang berbeza yang telah disambungkan secara siap-siap dekat situ. Okey. Okey, so yang pertama itu berapa bacaan dia? Bacaan yang pertama 2.2K cikgu. 2.2K itu ialah 2.2 kilo ohm. Okey, baik. Itu adalah 2.2 kilo ohm. Okey. Unit untuk perintang. Okey, yang kedua kita ada berapa perintang? 3.9 Kilo ohm. kilo ohm. Okey, betul. Dan yang ketiga? 4.7 kilo ohm. Okey, 4.7 kilo ohm. Yang keempat? 6.8 kilo ohm. 6.8 kilo ohm. Dan yang Dan terakhir, yang itu terakhir ialah adalah 8.2 kilo ohm. 8.2 kilo ohm. Ya, betul. Okey, jadi kita akan uji bagi setiap nilai perintang yang ada pada kit tersebut, berapakah bacaan emitter 1 dan emitter 2. Okey, kita akan nilai semua cikgu Ya. Okey, jom cikgu rasa Irfan kena bantu cikgu untuk pasangkan kit tersebut. Boleh. Kita akan mulakan dengan perintang yang paling kecil dahulu. Okey, kita mulakan dengan perintang yang bernilai 2.2 kilo ohm. Ya, Okey. betul. Masukkan dulu cikgu. Ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua.
Okey, dah ada bacaannya cikgu? Dah ada bacaan. Dah ada Okey, bacaannya. boleh bantu cikgu baca dan cikgu Okey, akan catat sekejap. pada Okey, baik. Kalau whiteboard. untuk emitter yang pertama, nilainya adalah 400. Okey, 400. Cikgu akan tuliskan dekat sini. Okey, kejap. Ambil Baik. pen hitam. Silakan Ya, cikgu. Baik, ini untuk emitter yang pertama, Okey, 400. microampere nilainya. Apakah bacaan bagi nilai ammeter kedua? Yang kedua adalah 40, 50, 52, 54, 56 cikgu. 56. Hmm. Okey, 56 Okey. miliampere. Okey, kita cuba pula untuk bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua. Okey, 3.9 kilo ohm Ya, betul. Okey, kita masukkan. Satu di sini, dua di sini. Dan cikgu rasa murid-murid di luar sana juga boleh mencatatkan bacaan ini pada bacaan jadual di dalam buku teks. Dalam buku Okey. teks, Ya, sama apa yang kita buat hari Muka surat ini. berapa cikgu? Muka surat 189. 189. Okey, jom kita lihat yang kedua. Bacaannya adalah 220 cikgu. Okey, 220. 220. Okey, bagaimana pula dengan bacaan ammeter kedua? Okey, 30, 32, 34, 30, 36. 36. Okey, baik. Dan seterusnya kita akan cuba untuk perintang yang ketiga, iaitu perintang dengan nilai 4.7,000 ohm. Ohm, okey. Kilo Baik. ohm tu ribu. Kita masukkan yang ketiga. Okey. Nilainya adalah 200 untuk yang pertama. Okey, 200 untuk yang pertama, Okey, yang kedua adalah 30. 30. Okey, sesetakat ini apa yang Irfan nampak sebelum kita teruskan? Okey, apa yang Irfan nampak cikgu, semakin banyak nilai perintang kita cikgu, semakin kurang arus yang dihasilkan. Dan kedua-dua arusnya berkurang Berkurang. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan dahulu. Okey, teruskan dulu. Kita Okey. pergi kepada perintah yang keempat, Baik. iaitu perintah 6.8 kilo ohm. Okey, yang warna biru di sini. Ya, betul. Okey, kita masukkan dulu. Baik, yang pertama bacaannya adalah 140 cikgu. 140. Okey. Yang kedua adalah 22 miliampere. miliampere. Okey, kita teruskan kepada yang terakhir. Yang terakhir. Okey, yang warna hijau ni yang bernilai 8.2 kilo Kilo ohm. Okey. Baik, bacaan untuk microampere di sini adalah 100 cikgu. 100. Okey. Okey. Kalau untuk miliampere kita ada 18. 18. Okey, baik. Terima kasih Irfan Sama-sama. kerana membantu cikgu. Okey. Okey, so sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, Ya, okey, saya. izinkan cikgu untuk terangkan dahulu. Okey, pada bacaan yang cikgu dengan Irfan buat tadi, okey, kita dapati nilai IB. Nilai Okey, IB. IB itu ialah arus tapak. Arus tapak, yang okey. mengalir melalui melalui ammeter 1 tadi. Baik. Okey, nilainya adalah dalam unit microampere. Okey. Jadi, Irfan tengok 400 microampere akan menghasilkan arus sebanyak 56 miliampere. Miliampere betul. So maksudnya nilai mikro tu kecil Irfan ada kalkulator bersama Kalkulator cikgu. sini ada sikit. Okey, Baik. jom. Apa yang kita nak buat Kita nak kiraan? tengok berapa kali gandakah untuk bacaan ini. So untuk mengira ini Irfan boleh buat kiraan. Cikgu menggunakan satu formula. Okey. Okey. IC bahagi IB. IC bahagi IB. Okey. IC bahagi IB. Tetapi Irfan kena hati-hati. Okey. Di mana IC itu dalam unit mili. So mili tadi cikgu kata darab 10 kuasa negatif 3. Okey, itu untuk mili. Simbol M tadi. Miliampere. Untuk mikro, kita akan guna unit dia adalah darab 10 negatif 6. 6. Jadi kita cuba untuk bacaan yang pertama. Berapakah nilai faktor penggandaan dia? Faktor penggandaan. Okey. IC, cikgu Okey. kira, Irfan kira. Baik. Okey, mungkin cikgu boleh beritahu cara untuk kita mengira di kalkulator cikgu. Okey. Mungkin kadang-kadang saya di rumah pun nak tahu juga macam mana caranya. Okey, baik. Silakan. So, untuk yang pertama, kita akan ambil, cikgu tulis dulu contoh. Okey, Kita baik. ambil ini 56. Dia microampere bahagi dengan 400 miliampere. Jadi dekat sini, Irfan kena tukar. Mikro ini darab Tukar. 10 negatif 6. Okey. Okey. Ampere. Manakala ini adalah
400 darab 10 negatif 3 ampere. Okey. Kita kena masukkan nilai ni Ya, cikgu kita dulu. kena masukkan. Okey, jom Boleh kita tak kira kita sama-sama. masukkan? Okey, 56. Untuk tekan ini, darab 10 ni, kita dekat kalkulator kita ada dekat bawah tu EXP. EXP, okey. Ya, tekan EXP negatif 6 Negatif 6. bahagi Okey. 400. Bagi 400. EXP tadi Mhm. negatif 3. Okey, XP negatif Kita terbalik. 3. Terbalik kejap. Kita tengok Okey. IC 56. Okey, mula sekali kita tekan XP dulu ke cikgu? Oh, ni terbalik ni, Irfan. Terbalik, cikgu? Kita kat atas ni mili. Dekat atas mikro cikgu Mili kat bawah ni mikro. Okey. Tengok. Tak apa cikgu, so, ini biasa sebab kita kalau kita tak buat salah kita tahu betul tak Ya, cikgu? betul. Jadi kita nampak kesalahan kita dekat mana. Tadi Okey, kita dah tulis dekat sini betul. Kita tulis. Jadi murid-murid di luar sana juga haruslah berhati-hati menggunakan unit-unit ini supaya kita tidak tersilap di dalam pengiraan. Okey. Okey? Jadi jom Irfan kira sekali lagi. Baik. Okey, mungkin cikgu boleh tahu sikit caranya nak tekan apa dulu? 56. Okey, 56. Tekan EXP. Tekan EXP. Negatif 3. Negatif 3 Bahagi 400 400 EXP EXP negatif 6. negatif 6. Okey. 140. 140. Maksudnya sekarang ini arus itu telah digandakan sebanyak 140 kali ganda. Banyak ni cikgu. Daripada satu bateri yang kecil itu untuk mengalir ke dalam emitter yang kedua digandakan sebanyak 140 kali ganda. Wow. Jadi kita nampaklah bahawasanya kita punya transistor tadi fungsi dia tu menggandakan arus, amplify arus tadi. Amplify arus kita. Okey. Jadi selain daripada kaedah pengiraan ini, sebenarnya murid-murid di luar sana juga boleh membuat graf. Ada graf juga. Ya, Okey, betul. Baik. So, seperti yang cikgu tunjukkan dekat rajah di sana, okey, kita juga boleh melukis graf IC melawan IB. Okey. Arus pada tapak pengumpul melawan arus pada pada terminal tapak. Okey. Jadi dekat sini data ini tadi cikgu dah buat siap-siap lah graf supaya murid-murid di luar sana boleh rujuk. Okey, Irfan pun boleh rujuk. Kita plotkan semua dan kita ambil nilai tu kita tahu. Kalau tadi kita tak pasang bateri, ammeter ada bacaan tak? Tak ada. Tak ada. Maknanya kosong lah. Ammeter 1 pun kosong, ammeter 2 kosong. So cikgu akan mulakan graf dengan kosong. Okey. Jadi bila kita plotkan semua bacaan kita tadi dan kita dapati satu graf garis lurus. Garis lurus. Okey. Baik. Jadi, cikgu Ifat nak tanya, kalau tak tak semua titik yang bersentuhan tak ada masalah ke cikgu? Tidak apa. Yang penting di dalam fizik, okey, murid-murid di luar sana seharusnya tahu untuk melukis graf kita kena dia kata penyesuaian terbaik. Best fit. Jadi best fit maksudnya dia akan balance. Kalau ada titik yang tak kena di sebelah atas garis dan ada juga yang titik tak kena di sebelah bawah garis. Okey. Jadi macam tu. Maknanya tak semestinya kita perlu dapatkan satu graf yang bertemu semua titik. Ya. Tapi kalau dapat semua titik betul tu memang saintis yang hebat. Memang saintis yang buat. Okey. Tapi Jadi, sebagai seorang murid ni cikgu, kita perlu cari satu graf yang best fit. Ya, betul. Di mana kalau ada di bawah tak kena, di atas pun tak kena juga. Dia kena balance, seimbang. Okey. Jadi di sini cikgu nak kaitkan yang kita buat pengiraan penggandaan tadi dengan graf ini. Okey, sebenarnya daripada graf ini murid juga boleh mengira kecerunan graf. Kecerunan graf. Okey. So kecerunan graf itu kalau kita kira, okey, dia ialah kita ambil paksi Y bahagi paksi X. Paksi Y bahagi Paksi paksi Y X. dia ialah IC, paksi X dia ialah IB. Okey. So Irfan nampak tak kaitan di sini? Sama juga cikgu. So kecerunan graf itu mewakili faktor penggandaan arus. Faktor penggandaan arus. Okey, baik cikgu. Terima kasih untuk penerangan di segmen yang kedua ini. Di mana betul lah orang kata apa, kalau pertambangan arus tapak ni, IB yang kecil akan menghasilkan perubahan yang besar dalam arus pengumpul. Ya, betul. Cikgu, di IC. Dengan ini transistor memang terbukti berfungsi sebagai satu amplifier arus. Terima kasih cikgu. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Maaflah, Irfan tengah mengata sibuk sikit mengira-ngira tadi. Okey cikgu, sekarang kita berada di segmen yang ketiga dan mungkin cikgu nak berikan sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran kita di segmen yang sebelumnya. Silakan cikgu. Ya, baik. Okay, kita akan melihat kepada slide yang cikgu sediakan. Okey, di mana cikgu akan buat kesimpulan aktiviti yang kita jalankan sebentar tadi iaitu transistor sebagai penguat arus. Okey, sebenarnya seperti yang cikgu paparkan di sini, apabila arus tapak itu nilainya kosong, maka arus pada terminal pengumpul juga adalah kosong. Okey. Jadi murid-murid di luar sana kena tahu apabila IB kosong, maka IC kosong. Tetapi apabila IB itu ada nilainya sedikit, okey, yang kita buat tadi, semakin bertambah arus tapak, maka semakin bertambah arus dekat pengumpul, dekat IC. Jadi IB yang kecil ini boleh mengamplifykan IC jangan menjadi lebih besar. Jadi di sini kita boleh katakan nilai IB lebih kecil daripada IC dan nilai IC itu sebenarnya lebih kecil daripada IE. IE. Jadi macam mana kita nak dapat IE? Kita kena jumlahkan IB tambah IC. IB tambah IC, okey. Maka kita dapatlah IE. Okey. Itulah kesimpulan kita untuk aktiviti pertama tadi. Baik, terima kasih cikgu. Nampaknya kita pun dah faham sekali. Okey, IE merupakan IB campur IC. Ya, betul. Okey, dan sekarang ni mungkin cikgu kita boleh teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Kita nak dapatkan standard pembelajaran kita yang kedua. Silakan cikgu. Ya, betul. Okey, jadi seterusnya kita akan menghuraikan lita yang mempunyai transistor sebagai suis automatik. Jadi suis automatik macam mana? Pernah tak Irfan lalu pada satu jalan pada waktu malam, tiba-tiba lampunya menyala dengan sendiri? Pernah selalu cikgu. Kenapakah? Siapa yang pergi petik suisnya? Itulah kan, takkanlah ada orang pula yang pergi tutup buka kat situ kan. Saya rasa itu fungsi transistor lah cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi sebenarnya di dalam lita, di lampu jalan, terdapatnya transistor yang akan membenarkan suis dia menjadi suis automatik kepada lita tersebut. Jadi dia akan detect, sekarang sudah malam, maka lampu mesti di-on. Jadi tak perlu nak upah orang pergi petik suis satu-satu. Okey, baik. Alright. Jadi dekat sini kita akan tengok sebenarnya pada hari ini kita akan tengok suis automatik, transistor sebagai suis automatik ni ada dua jenis suis. Dua jenis suis. Iaitu satu yang pertama suis kawalan cahaya, dan yang kedua suis kawalan haba. Okey, jadi ada dua jenis. Dia nak kawal cahaya, ada lampu menyala, tak ada lampu tutup, macam tu. Okey, ataupun kawal haba macam penggera kebakaran tu. Penggera kebakaran. Ya. Baik. So kita akan tengok ada haba, dia akan ada bunyi alarm. Tapi hari ini kita tak guna penggera, kita akan guna lampu LED. Lampu LED. Okey. Baik. Jom kita berkenalan dengan radas kita. Silakan cikgu. Jom. Okey. Kita ke depan. Jadi dekat sini kita ada dua set, iaitu set yang pertama ini transistor S-light switch sebagai switch cahaya. Switch cahaya. Kat sini transistor S-heat switch, transistor sebagai switch haba. Jadi dekat kedua-dua ini ada transistor. Ada transistor. Boleh tak Irfan tengokkan transistor jenis apa? Okey. Kalau dekat sini kita ada transistor NPN. Okey, untuk switch cahaya ni. Kalau di sini pun sama juga NPN. Cikgu. Tapi yang membezakannya adalah perintang di atas itu ada LDR, manakala ini adalah perintang termistor. Termistor dengan LDR. Jadi dekat sini, dekat slide pun cikgu dah tunjukkan juga. Okay, kita boleh tengok pada paparan slide di mana untuk peka cahaya dia menggunakan termistor, menggunakan ni light dependent resistant, perintah peka cahaya. Okey, kita akan sebut lepas ni LDR. Okey, dia ada corak-corak tu yang akan masuk cahaya dekat situ. Okey. So bila didetect cahaya, sifat dia ialah apabila gelap, rintangan pada LDR tersebut adalah tinggi. Okey, bila gelap, rintangan di LDR tinggi. Okey. Jadi maka voltan pada LDR juga adalah tinggi. Okey. Jadi kita akan tengok kejap lagi macam mana dia berfungsi. Baik. Okey, kalau kita nak buat eksperimen yang kedua nanti, kita akan menggunakan termistor. Termistor tu dia ialah peka haba. So dia detect kalau ada kepanasan barulah dia akan menyalakan, membunyikan penggera. Baik. Maksudnya kena ada
haba yang dikenakan ke atas termistor tu, Ya, cikgu. betul. Okey. Tapi sebelum kita mula, cikgu Okey. nak tunjuk dulu sedikit nota, okey, bagaimana sebenarnya dia berfungsi. Okey, kita boleh lihat pada paparan sini. Okey, pada litas tersebut kita ada dua. Okey, kita ada V ini yang masuk, power supply kita yang masuk tu. Baik. Okey, kita bekalkan pada yang kedua tu kita ada bekalkan 5 volt. 5 volt. Okey, biasanya kita tak guna lebih daripada 6 volt lah. Okey. Kenapa tu, cikgu? Kalau kita guna lebih, apa yang akan jadi, cikgu? Dia boleh merosakkan litar tersebut. Merosakkan litar. Okey. Jadi dekat sini kita ada dua perintah yang dipasang secara siri. Okey, ini bermakna voltan yang melalui kedua-dua siri ini adalah sama. Sama Dia nilai. akan jadi jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Contohnya kalau cikgu bagi kat sini tadi berapa volt? 5. 5. Katalah rintangan 1 ni nilai dia 2 volt. Manakala perintah kedua akan jadi berapa volt? 3 volt. 3 volt. Pandai. Okey. Jadi dekat sini inilah konsep pembahagi voltan. Okey. Pembahagi voltan. Untuk menyala atau tidak menyala LED tersebut bergantung kepada litar tapak. Okey. Kita nak tengok litar tapak. Litar tapak Kalau sahaja. contoh tadi rintangan ke atas ni tinggi, voltan dia tinggi, manakala yang bawah mesti Rendah. rendah. Jadi bila rendah dia macam tak berfungsi. Dia tak boleh on. Tak boleh on. Okey. Sebab bila dia rendah nilai dia tak melebihi voltan simpang yang cikgu bagi tahu tadi betul, pada betul. awal. Okey. Jadi inilah set kita. So kita nak tengok apabila kedudukan LDR ni kita letak di atas. Okey. Perintang tadi LDR sifat dia macam mana? LDR sifatnya Apabila bila berada dalam keadaan gelap, rintangan akan tinggi. tinggi. Jadi bila kita tahu dia kena gelap baru dia tinggi. So kita akan cuba. Akan cuba? Kita akan cuba. Okey, Jom baik. kita cuba. So mungkin Irfan boleh bantu cikgu. Okey, kita akan onkan dahulu switch. Onkan dulu switch. Okey. Di sini, cikgu. Ya. Okey, Irfan onkan Okey, dulu. apa tiba-tiba jadi apa tu dekat LED? LED tu menyala lah, cikgu? Menyala. Ya, betul. So kenapa dia menyala? Kenapa dia Kenapa menyala? dia menyala? So kita nak tengok. Okey. So sebelum tu lupa cikgu nak terangkan aktiviti yang kita buat ini sebenarnya juga ada di dalam buku teks. Mungkin murid-murid di luar sana nak tengok di dalam buku teks. Okey, kita boleh rujuk muka surat 192 di buku teks. Okey, aktiviti 5.9. Okey. So apabila Irfan onkan tadi, dia menyala kan? Dia menyala, betul? Kenapa menyala? Tadi cikgu kata kalau gelap baru menyala. Okey. Sebab apa, cikgu? Sebab ada LDR ni kalau Irfan tutup apa akan jadi, cikgu? Kalau tutup. Kita Okey, cuba. So jom kita cuba. Baik. Maknanya kalau Irfan buka switch kat sini, lampu terus menyala. Menyala. Okey, tapi Apa yang menyebabkan dia menyala? okey, apa yang menyebabkan menyala? LDR itu terdedah kepada cahaya. Cahaya, betul. So, sekarang Maknanya kita tinggi tutup. voltanya, cikgu. Okey. Sekarang ni kita tutup LDR tu, kita tengok apa yang akan jadi. Okey. Tutup. Wow. Nampak tak? Tiba-tiba lampu tu dah tak ada lah. Cuba buka tutup, buka Okey, tutup. Kita buka, tengok. tutup, buka, tutup, buka, tutup. Nampak tak perbezaan di situ? Maknanya, cikgu, betul lah. Kalau gelap tadi, rintangannya tinggi, cikgu. Rintangan tinggi. Okey, jadi cikgu akan terangkan Okey. sedikit pada Irfan. Okey, kita tengok. Apabila rintangan pada LDR ini tinggi, okey, V dia adalah tinggi. Betul. Manakala di bawah akan rendah. Jadi apabila rendah, maksudnya arus dia kurang daripada voltan dia adalah kurang daripada voltan simpang. Voltan simpang, betul. Jadi kalau kurang, transistor tak boleh jadi switch on, dia akan jadi switch off. Tak menyala lah So maknanya. tak menyala lah. Okey. Kan tadi tu, sekarang ni kalau kita tengok pada keputusan bila cikgu letak ni. Bila kedudukan LDR di atas, Baik. okey, dalam keadaan cerah, mentol akan menyala. Menyala, betul. LED lah. LED. Okey, dalam keadaan gelap, kita takkan menyala. Tidak menyala. Okey. Okey. So nampak tadi bila tutup tak menyala. Cuba lagi sekali. Okey, kita cuba lagi sekali. Kita betul tengok tak macam mana. dapatan Okey. cikgu? Okey, maknanya cikgu cakap tadi kalau dalam Cerah. keadaan cerah, keadaan mentol tidak akan menyala. Kalau dalam keadaan gelap, mentol tidak akan menyala. Jadi kita saksikan sama-sama. 1, 2, 3. Kita tutup. Okey. Tak menyala Buka, dah. menyala. Tutup, tak menyala. Okey. Nampak tak? Macam Okey. magic kan? Tapi ini sebenarnya fungsi transistor. Okey? Okey. Baik, terima kasih cikgu. Okey, Jadi kesimpulannya kita boleh kata apabila keadaannya cerah, maka rintangan pada LDR itu adalah rendah. Sebab sifat dia rintangan tinggi bila gelap je. Okey, Jadi betul. bila rendah, VLDR juga rendah, maka voltan tapak itu akan tinggi, arus mengalir,
Jadi transistor dihidupkan. Transistor dihidupkan. Sebab itu sekarang kita menyala. Tapi apabila Irfan telah menutup dengan tangan tadi, kita dapati LDR itu dia faham rintangan dia tinggi. Rintangan tinggi. Bila betul. rintangan tinggi, maka VLDR juga tinggi. Jadi kita tahu tadi VLDR itu lebih lebih kecil daripada V pada rintangan kedua tu lebih kecil pada voltan simpang. Okey. Jadi arus tidak mengalir dan transistor dimatikan. Sebab itulah tak ada lampu yang menyala bila kita tutup dengan tangan kita, cikgu kan? Tapi lampu di jalan tadi ingat tak cikgu kata? Dia menyala apabila gelap atau cerah? Waktu gelap, cikgu. Waktu gelap. Sekarang menyala pada waktu cerah. Bagaimana kita boleh menukarkan sifat dia tu untuk menyala pada waktu malam? Oh, mungkin kita boleh tukar dari segi perintang, cikgu? Okey, sebenarnya kita masih lagi menggunakan perintah yang sama, tetapi kita mengubah kedudukan dia. Ubah kedudukan. Sekarang ini, ingat tak tadi cikgu kata, dia on ataupun dia off bergantung kepada litar tapak. Litar tapak, betul. Jadi, kalau kita nak dia on pada waktu malam, kita kena ambil LDR itu, letak di bawah. So cikgu dah ubah ke bawah. Okey, kita tak ubah pada kit kita, kita ubah pada gambar di sini di skrin. Okey, pada LDR itu apabila dia berada di bawah dalam keadaan cerah, sekarang dia tidak menyala. Tidak menyala. Okey. Okey, tetapi dalam keadaan gelap dia menyala. Baik. Okey. Jadi kita boleh tengok pada kesimpulan, apabila cerah, rintangan LDR itu adalah rendah. Okey, VLDR juga rendah. Jadi voltan yang mengalir melalui tapak juga rendah, jadi arus tidak akan mengalir. Maka transistor dimatikan pada waktu cerah. Siang hari dia tutup sendiri. Sebab kita dah tukarkan kedudukan perintang. Kita tukar kedudukan dia. Tapi apabila malam menjelma, LDR itu berada di bawah, rintangan dia tinggi, maka voltan yang melalui tapak juga adalah tinggi. Jadi voltan tapak itu melebihi voltan simpang daripada transistor tadi. Faham? Maka arus mengalir dan transistor dihidupkan. Okey, itulah caranya untuk kita bezakan sama ada kita nak gunakan kita punya LED ni dalam keadaan gelap ataupun cerah. Kita ubah saja kedudukan perintang LDR kita, barulah kita boleh dapat hasilnya yang kita nak. Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu. Itu adalah sebagai suis cahaya. Kita ada suis peka haba. Peka haba pula. Okey, mungkin cikgu boleh teruskan. Silakan. Okey, untuk suis peka haba, cikgu berada di sini, cikgu akan tunjukkan demo inilah. Okey, cikgu perlukan air panas. Air panas. Sebab kita nak haba. Kita sejuk sekarang kan? Kita sejuk, betul. So cikgu akan hidupkan. Okey, so cikgu akan tuangkan sedikit dalam ni air panas Okey, so mungkin murid-murid di luar sana akan perlu berhati-hati. Betul. Okey. Jadi dekat sini, ini adalah kit kita yang kedua. Kita berkenalan dulu sekejap. Baik. Ini adalah kit transistor sebagai switch haba. Kita ada, kalau tadi kita ada LDR, yang ini kita ada termistor. So termistor ni cikgu dah ikatkan pada satu wire ni supaya kita nak letak dalam air panas tu. Okey. Cikgu, air panas kita ni agak-agaknya dalam berapa darjah Celsius tu? Tak sampai 100 degree. 100. Sebenarnya kita juga boleh guna gosok tangan letak dekat termistor, tapi tak larat nak gosok. Sebab tu juga bawa air hari jadi ni. Jadi kita bawa air. Lebih mudah. Kalau nak guna api pun boleh, tapi lebih bahaya. Jadi kita onkan switch. Bila cikgu on, nampak menyala tak LED? Saya tak nampak, cikgu. Okey, tak menyala. Tak menyala. Tak menyala. Jadi mungkin Irfan boleh tengok dari depan. Okey, baik. Okey, so kita tengok. Kalau cikgu celup dalam air panas, apa jadi? Apa jadi? Ni Irfan tak nampak sangat, cikgu. Tak nampak. Okey, menyala. Menyala. Apabila menyala. Okey, dah serah dah tu. Menyala. Nampak menyala kan? Okay. Bila letak dalam ni, menyala. Okey. Menyala. Okey. Tapi bila cikgu keluarkan, dia akan padam. Okey. Mungkin lagi sekali cikgu kita boleh tunjukkan kepada penonton di rumah. Okey. Bila kita celupkan, bila panas, dia akan menyala. Okey. Mana ni diperlukan masa sedikit, cikgu? Dia perlukan masa sebab dia nak detect haba kan? Detect haba. Nampak tak? Okey, dia dah mula menyala. Jadi di sini dia bertindak, transistor itu bertindak sebagai switch kawalan haba. Okey, so kita biarkan dia di situ sekejap. Nampak tak betapa cerahnya kita punya LED ni sebabkan kita dah masukkan dalam air panas menggunakan termistor di sini.
Okey. Dia telah mengesan haba. Mengesan haba. Jadi dia menyalakan LED tersebut. Okey. Okey, jadi di sinilah sistem ini berada dalam sistem penggera kebakaran. Betul. Biasanya kita akan letakkan buzzer lah. Jadi buzzer kalau penggera kebakaran. Tapi hari ini cikgu gunakan LED. Kalau Irfan nak guna, murid-murid di luar sana, ataupun Irfan nak cuba, kita nak cuba bunyikan buzzer, kita akan gantikan LED ni, kita keluarkan, gantikan dengan buzzer. Ganti dengan buzzer. Okey. So buzzer tu akan bunyilah teng. Macam banyak tu. Kebakaran. Kebakaran. Macam tu. Jadi Okey. kat sini kita boleh tengok kesimpulan dia yang cikgu boleh tunjuk dekat slide. Silakan cikgu. Okey. Termistor berada di atas. Di atas. Okey. Okey. Tadi cikgu dah terangkan pada awal, sifat termistor itu sendiri ialah apabila berada di dalam keadaan yang sejuk, okey, rintangan dia tinggi. Rintangan dia tinggi. Okey. Jadi apabila dia berada di atas, ingat tak konsep LDR tadi? Kalau dia di atas, dia rintangan tinggi, okey, maka voltan tapak tu rendah. Kalau voltan tapak rendah, mesti voltan tapak tak lebih voltan simpang. Maknanya tak ada voltan yang mengalir lah cikgu, tak ada arus yang mengalir. Jadi tidak ada arus yang mengalir, maka dalam keadaan yang sejuk, transistor itu dimatikan. Sebab itu LED kita mati. Tetapi apabila kita masukkan ke dalam air panas tadi, termistor itu telah mengesan haba. Okey, pada suhu tinggi dia akan menyala. Kerana apabila rintangan pada termistor itu rendah, voltan pada termistor rendah, kan kita ada tadi pembahagi voltan, ingat tak? Kalau cikgu kata jumlah dia 5, atas 2, bawah 3. Jadi bila ke atas rendah, bawah akan tinggi. Okey, bila tinggi arus mengalir dan transistor dihidupkan. Sebab itulah lampu kita boleh menyala cikgu kan? Ya, betul. Cikgu Irfan tanya satu soalan lah. Okey, sebabkan kita punya termistor ni akan detect suhu cikgu. Ya, betul. Dan boleh tak Irfan nak tahu suhu minima yang sebenarnya boleh dikesan oleh termistor ni cikgu? Dia tidak ada suhu minima yang boleh dikesan. Dia cuma mengesan haba. Mungkin kita setkan macam contoh kalau macam air panas ni lebih daripada suhu bilik lah. Okey. Kalau suhu yang sejuk itu kita katakan pada suhu bilik 37. 37. Mungkin suhu yang lebih tinggi 40, 45 ke atas, so dia akan berbunyilah penggera tu. Kalau kita gunakan termistor ni kepada orang yang demam cikgu, agak dia boleh detect tak? Dia kena sambung buzzer baru bunyi. Okey, kena pasang buzzer baru bunyi. Baru bunyi. Okey, faham. Baik, mungkin cikgu ada letak penjelasan untuk di segmen yang ketiga ni cikgu. Okey, jadi sebagai kesimpulan dia, silakan. okey, kalau kita nak letakkan LDR, kita nak menyalakan kita punya lampu pada waktu siang, kedudukan LDR mesti berada di atas. Betul. Okey, dan kalau kita nak menyalakan lampu pada waktu malam, LDR itu kita letakkan di bawah. Terbalikkan. Dan kalau kita nak detect haba, kita nak kesan haba, kita perlu tukarkan LDR itu kepada termistor. Itulah kesimpulan yang kita buat untuk aktiviti kita yang kedua. Terima kasih cikgu atas penjelasan di segmen yang ketiga ini. Nampaknya cikgu dah banyak Irfan belajar dengan cikgu. Dan saya yakin juga penonton di rumah dah banyak sangat ilmu yang dapat sekarang ni. Dan sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM. Dan sekarang ni cikgu kita berada di segmen yang terakhir. Tak nak habis kelas kita cikgu. Dan mungkin cikgu ada sedikit penerangan untuk kita. Silakan. Ya, betul. Okey. Sekejap je kan, sedar tak sedar dah nak habis kita punya slot. Okey, jadi apa yang kita telah pelajari pada hari ini Irfan tadi, okey, kita tengok pada awalnya Irfan ada radio. Betul, dapat hadiah. Terima kasih kita cikgu. tahu. Kalau kata Irfan nak sambung pada mic, boleh buat karaoke. Boleh buat karaoke, boleh menyanyi. Jadi suara penyanyi, Irfan bakal jadi artis yang top seterusnya. InsyaAllah. Okey, jadi kita boleh kuatkan menggunakan sistem amplifier ini. So dalam sistem pembesar suara tadi terdiri daripada mikrofon, transistor dan pembesar suara. Maknanya kalau tak ada transistor,
Irfan punya nyanyi jerit tak ada orang dengar. Tak ada orang dengar. Okey. Perlukan transistor yang kecil itu membantu untuk menguatkan arus dan amplifykan suara. Faham. Dan kita juga telah melihat lampu jalan tadi yang telah menyala pada waktu malam Betul. dan padam pada waktu pagi secara automatik. So sebenarnya di dalam lampu jalan tersebut Baik. kita ada litar yang mempunyai transistor dan LDR. Kalau kita nak buat penggera kebakaran, apa perlu kita tukar, Irfan? Kita tukar LDR kepada thermistor. Cikgu. Ya, betul. Okey, jadi cikgu nak uji sedikit. Kena Okey, uji? kena Alamak, uji sikit dah habis pengukuhan. kena uji pula. Betul ke Okey. tak ni? Boleh faham ni? Baik, Okey, kita kita cuba, ada cuba. satu praktis pengukuhan. Okey. Okey, di sini cikgu ada satu soalan. Rajah menunjukkan litar bertransistor yang bertindak sebagai suis automatik untuk menghidupkan lampu jalan pada waktu malam. Baik. Okey, apakah komponen P dan Q? P kita ada kat bawah, Q ada situ. Baik, kalau kita lihat P itu adalah perintang peka cahaya ataupun namanya adalah LDR. Ya, betul. Okey, betul Okey, Ya, sorry. betul. Yang kedua Jadi kita tengok. adalah Betul, tepat Okey. sekali. Kalau Q pula cikgu itu adalah transistor. Transistor. Okey, Q adalah transistor ataupun lebih tepatnya lagi kita boleh namakan transistor jenis apa? NPN. NPN. Okey, tepat sekali. Maknanya dah betul-betul memahami tajuk transistor hari ini. Seterusnya. Ada lagi soalan? Okey, boleh. Ada. Kita nak tengok Boleh, faham boleh. semua tak? Okey, apa yang berlaku pada komponen P pada waktu Okey. malam? Baik. Kalau kita tahu tadi P itu adalah LDR, maknanya apa yang berlaku adalah rentangan di LDR itu akan meningkat cikgu. Ya, betul. Sebab malam adalah cerah ke gelap? Gelap. Malam adalah gelap, maka perintang peka cahaya itu mempunyai nilai rintangan dia akan meningkat. Betul. Bila dia meningkat, voltan tapak ini akan lebih besar daripada voltan simpang dan akan menghidupkan Transistor. lampu jalan, transistor Okey. dan lampu jalan. Baik. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Bagaimana Q boleh menyalakan lampu pada waktu malam? Tadi cikgu dah terangkan sebenarnya. Okey. Okey. Jadi kalau Irfan boleh ceritakan bagaimana ia berfungsi, sebenarnya apabila rintangan LDR itu meningkat cikgu, voltan tapak akan meningkat. Maknanya bila voltan tapak tinggi dan lebih pada voltan simpang, jadi arus tapak akan mengalir. Maknanya transistor dihidupkan, lampu juga akan menyala. Ya, betul. Okey. Tepat sekali. Tapi cikgu nak bagi tahu sedikit info tambahan untuk Irfan Apa tu, dan cikgu? murid-murid di luar sana. Okey, sebenarnya tadi yang cikgu sebut dengan Irfan banyak kali voltan simpang. Voltan simpang tu apa? Sebenarnya tadi transistor kita pada awal kita dah belajar dia terdiri daripada NPN, PNP kan? Pada tapak tersebut sebenarnya dia dibuat daripada bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor. So bahan semikonduktor itu dia mempunyai bahan tersendiri. Kalau kita pakai bahan semikonduktor itu ialah silikon ataupun germanium, so nilai voltan simpangnya berbeza-beza. Jadi nilai voltan simpang itu antara 0.3 volt 0.3 hingga 0.7 volt. Okey. Jadi dia bergantung kepada bahan pada transistor tersebut. Maknanya tak sama sentiasa lah cikgu. Ya, tak sama yang kita buat tu. Baik. Jadi kita tengok hari ini kita dah belajar tentang ni. Kalau ingat tadi lampu jalan, Lampu jalan. apa kita cuba? Cikgu ada bawa lampu jalan tu. Lampu jalan cikgu bawa ke cikgu studio bawa hari lampu ini. jalan ke studio hari Cikgu ini. ambil dekat dalam jalan mana cikgu? Saya ambil dekat kampung saya kot. Dekat kampung cikgu. Nampak cikgu pinjam kejap lah dan cikgu pulangkan balik. Jadi balik Tak kita adalah pulang cikgu balik. beli ni. Okey, sebenarnya apa yang kita akan buat dengan lampu jalan Okey, cikgu? Irfan boleh angkat tengok pegang. Okey, kita nampak. Ini adalah lampu jalannya. Okey. Okey. Di mana ada apa dekat lampu jalan tu? Dekat bawah tu. Dekat bawah ni Tu, cikgu. dekat bawah tu dia ada transistor. Transistor, okey. Okey, dalam tu ada transistor. Baik. Okey, nampak tak kita ada LDR? LDR. Tu dekat dalam ni kalau cikgu boleh tunjuk ni. Silakan. Di dalam Ini, ni. dalam ni LDR, Okey. LDR itu peka apa? Peka Dia cahaya. peka cahaya. Okey, jadi sekarang Irfan dah switch on belum? Okey, belum lagi. Okey, Kita cuba masukkan. on. Cuba on. Okey. Tak menyala pun. Tak menyala. Apa kata sekarang ni kita cuba tutup lampu studio kita. Tengok macam mana jadi ni. Kita cuba. Kita tutup lampu studio kita. Okey, kita tengok macam mana. Boleh tak apa yang akan berlaku dengan kita punya lampu jalan yang cikgu beli ni. Okey. Rasanya kita kena Kena gelapkan lagi. off kan. Okey. Ataupun Irfan boleh tutup dengan tangan. Tutup dengan tangan. Nampak tak? Okey. Satu lagi tak tertutup dengan betul tu. Okey, lagi sekali. Okey, kita tutup yang ni dulu. Kita cuba yang ni. Nampak tak? Ya, tiba-tiba dia menyala pada waktu Lagi malam. sekali. Sekarang buka.
gelap kan? Gelap. Kita Irfan tutup dengan Dia tangan tutup dalam keadaan gelap. Lampu. Lampu jalan akan menyala secara automatik kerana ada transistor. Okey, Irfan cuba lagi lampu yang sebelah ni pula cikgu. Okey. Nampak tak menyala lampu di sebelah kiri ni sebabkan ada transistor dan juga ada LDR yang mengesan cahaya. Okey, kalau kita tekan dua-dua nampak tak? Nampak? Kalau kita ada lampu ni cikgu, tak risaulah kalau gelap pun kita boleh orang kata apa berterang-terangan. Okay. Sebenarnya selain daripada dekat jalan, Irfan juga boleh gunakan lampu ini sebagai lampu tidur. Okey. Kan bila Irfan nak tidur, kita buka switch dia siap-siap. Baik. Tapi apabila kita nak tidur, kita nak ada lampu yang dim sahaja. So bila Irfan tutup lampu utama dalam bilik, lampu ini akan menyala dan tidak terlalu terang. Jadi boleh jadikan lampu tidur dekat bilik kita. Lampu tidur dekat bilik kita. Terima kasih cikgu. Dan mungkin sekarang ni cikgu berikan sedikit rumusan mengenai pembelajaran kita sepanjang 1 jam ni. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Irfan. Jadi terima kasih juga kerana telah membantu cikgu Sama-sama. menjalankan aktiviti pada hari ini. Seronok saya dengan cikgu. Okey. Jadi hari ini terbuktilah kita berjaya menjalankan beberapa aktiviti untuk menunjukkan switch fungsi transistor, iaitu ada 2 fungsi. Yang pertama sebagai pengganda arus di mana kita telah menggandakan arus tapak kepada arus pengumpul tadi. Bukti tadi kita dah buat sehingga 140 kali ganda. Okey, tetapi dia nilainya tidak samalah. Mungkin kalau kita cuba perintang nilai lain, nilai gandaan tu berbeza. Tapi yang penting sifat dia ialah menggandakan arus. Okey, dengan yang kedua, kita juga telah membuat uji kaji transistor sebagai switch automatik untuk mengesan cahaya dan mengesan haba. Itu yang kita telah pelajari hari ini. Baik cikgu, terima kasih atas pembelajaran yang sangat-sangat menarik hari ini. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kami di manakah tempat untuk kita mendapatkan latihan pengukuhan? Dekat mana nak dapatkan cikgu? Pengukuhan. Ya saya. Okey, kita akan letakkan di dalam Google Drive dekat Pekasaku. Okey, Pekasaku. Sumberku lah. Okey, di mana di situ anda boleh dapatkan nota dan juga latihan yang perlu untuk anda faham lagi mengenai topik kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana hadir pada hari ini dan mengajar kami mengenai mata pelajaran fizik. Dan kalau ada rezeki, kita jumpa lagi cikgu insya-Allah. Ya, baik, Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okey, Bye. Irfan sekarang ni Irfan nak cubalah peralatan yang ada dekat depan ni. Jom kita cuba. Irfan masukkan bateri dulu. Didik TV KPM